Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Selamat petang Sayyidul Ayyam, petang Jumaat, hari yang penuh dengan barakah. Ahlan Nur Baiduri, Farida Hamdan, Rohini Ani, Ummi Zayhadi, Nur Hayati Sulaiman, Zahra Alia, Surukumah Yusuf, Elvira, Alawiyah Abdullah, Kati Khairuddin, Arif Taib, Kamiza Muhammad Amil. Ahlan Kak Galid Spirit, Ramlah Dasuki, kemudian Nur Zaidah Jailani, Mahzia Uthman, Zahasiah Nun, Bunga Lawang, Nurazia Mukhtar, Zimah binti Husin Nab, Dipah Miko, Yaya Lia, Azizek, Abdul Manaf, Wan Ismail Wan, Hajrah Zai, Fatimah, Serina Abdul Rahman, Tuan Nur Rahim Sharif, Bunga Lawang, dan Fauzan Muhammad, dan juga Izzah Saleh. Ahlan semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam. Terima kasih kepada yang mendoakan. Moga-moga doa yang sama Allah kurniakan kepada sahabat-sahabat semua. Rasanya dah lama kita tak bersiaran, bertemu secara live. Lalu sehari dua ini ada sedikit sebanyak kesibukan menziarahi guru dan juga beberapa perkara yang lain. Namun syukur alhamdulillah, pada petang ini, pada siri yang ke-248, kita masih dapat meresap bersama. Kita masih lagi dapat membaca, meneliti, menghayati dalam program Hamba Ilahi ini kitab karangan Imam Nawawi yang lebih masyhur, lebih terkenal, dikenali sebagai Al-Adhkar. Moga-moga dengan pembacaan ini lebih banyak zikir-zikir, amalan-amalan yang kita boleh untuk bawa dalam kehidupan seharian, insya-Allah. Apa kata kita mulakan pertemuan kita dengan sama-sama kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a'i ilal huda wa dalalati ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas tak rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat, insya-Allah. Lalu hari ini kita dah tiba pada muka surat 373. Saya lupa nak tanya, suara saya pada petang ni bagaimana? Adakah suara saya jelas ataupun tak jelas? Mohon jasa baik sahabat-sahabat untuk maklumkan suara saya. Saya harap suara saya jelas sebab so far saya tak nampak ada yang kata tak jelas ataupun sangkut-sangkut. Umi Zahadi kata jelas di Kuantan, dan juga saya rasa sahabat-sahabat yang lain pun adalah sama. Daripada Ceras dan juga daripada Tanjung Malim, Puchong, Kajang, Melaka, jelas dan terang, jelas suara. Lalu KL pun jelas. Kemudian daripada Seri Kembangan, Pagoh, Shah Alam. Okey, ramai yang kata jelas. Mudah-mudahan Allah permudahkan, insya-Allah. Lalu hari ini kita nak baca daripada mana? Imam Nawawi pada muka surat yang ke-373. Muka surat 373. Mohon sahabat-sahabat catatkan muka surat 373, bab yang keempat. Bab yang keempat. Maka kata Imam Nawawi rahimahullah, kita lihat tajuknya. Okey. Babu adhkarihi inda iradatihi al-khuruj min baitih.
Kata Imam Nawawi bab pada menerangkan zikir-zikir ketika mana dia telah berniat untuk keluar daripada rumahnya. Inda iradatih, ketika mana dia telah berniat, dia telah berazam, al-khuruj, yang dia bakal keluar untuk permusafiran, min baitih, daripada rumah dia. Maka sebelum daripada nak bermusafir, Imam Nawawi dah sebut perlu bermusyawarah, bertanya pendapat daripada orang yang mahir dan juga orang yang dipercayai agamanya. Kemudian istikharah. Selepas daripada istikharah, kita digalakkan buat apa titik-titik hitam, apa benda yang ada pada titik-titik hitam pada muka surat 372. Antaranya berwasiat, antaranya meminta maaf kepada orang yang pernah kita aniaya, meminta redha ibu bapa, guru dan orang yang sepatutnya, dan beberapa lagi perkara yang lain. Itu muka surat 372. Lalu bila semua kita dah buat, ini contoh sekarang ni nak keluar dah ni, nak pergi dah musafir, maka apakah yang perlu dibuat? Kata Imam Nawawi, yang pertama, yustahabbu lahu inda iradatihi al-khuruj an yusalli rak'atain. Dia solat 2 rakaat. Maka kata Imam Nawawi, ketika mana telah buat keputusan untuk keluar daripada rumah dengan tujuan musafir, maka sebelum daripada keluar daripada rumah, hendaklah melakukan 2 rakaat solat. Dan ini berdasarkan hadis kata Imam Nawawi yang ada dalam riwayat Imam Tabrani, hadis Al-Muqattam bin Mikdam. Muqattam, mim qaf ta mim, Muqattam. Maka daripada Muqattam bin Mikdam, salah seorang sahabat Nabi, bahawa Nabi telah bersabda, ma khallafa ahadun inda ahlihi afdala min rak'atain raka'a yarka'uhuma indahum hina yuridu safara. Maka dalam riwayat hadis Tabrani ini, maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa tidaklah seseorang itu meninggalkan sesuatu bagi keluarganya yang lebih afdal, yang lebih baik daripada 2 rakaat. 2 rakaat yang dia buat bila? 2 rakaat yang dia buat ketika mana berniat untuk musafir. Maka mungkin sebelum ini kita tak pernah buat. Maka sebelum kita mulakan perjalanan, macam contoh, saya nak pergi ke Kedah. Saya nak pergi ke Kedah. Lalu saya pergi ke Kedah semalam daripada program Tanyalah Ustaz. Maka pada waktu itu solat dahulu 2 rakaat. Solat dahulu 2 rakaat. Sebelum keluar daripada rumah, solat 2 rakaat dahulu. Nanti bila dah habis permusafiran, apabila dah sampai balik ke tempat kita, ke rumah kita pun, nanti kita kongsikan sunnah-sunnah dia. Maka siapa yang berazam nak buat ini, kalaulah ada yang dah memang amalkan tahniah, tetapi kalaulah yang belum pernah buat, siapa yang nak azam buat, sama-sama kita azam buat. Saya berniat untuk buat. Lalu sebelum keluar daripada memulakan perjalanan, solat dahulu 2 rakaat solat sunat musafir, 2 rakaat solat sunat safar, maka 2 rakaat. Maka Nabi SAW bersabda bahawa tidak ada benda yang lebih baik dia boleh tinggalkan untuk keluarganya daripada 2 rakaat solat sunat safar, ataupun solat sunat sebelum memulakan safar ini. Kata Imam Nawawi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Kata Imam Nawawi, sebahagian daripada ulama kami mengatakan, lalu pada perenggan yang terakhir muka surat 373, Imam Nawawi nukilkan nak baca surah apa ketika mana solat sunat safar ini. Maka ada daripada kalangan para ulama mazhab Syafi'i mengatakan sunnah pada rakaat pertama selepas Al-Fatihah membaca surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, sampailah habis surah. Rakaat kedua nak baca apa pula? Rakaat kedua membaca surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Maka ini pandangan pertama. Lalu ada juga sebahagian yang lain mengatakan, kata Imam Nawawi, pada rakaat pertama selepas Al-Fatihah membaca surah Al-Falaq, dan pada rakaat kedua selepas Al-Fatihah membaca surah An-Nas. Lalu ada 2 pendapat. Ada pendapat mengatakan baca Al-Kafirun dan Al-Falaq digalakkan dalam sunnah safar ini, dan ada juga yang mengatakan tidak digalakkan untuk membaca surah Al-Falaq dan juga surah An-Nas, membaca surah Al-Falaq dan juga surah An-Nas.
Lalu kata Ibnu Allan rahimahullahu taala yang mengatakan al-falaq dan al-kafirun, minta maaf, yang mengatakan membaca al-kafirun dan al-ikhlas, maka kata Imam Ibnu Hajar al-Asqalani yang dinukilkan oleh Ibnu Allan di sini, ka'annahu, seolah-olah pada waktu itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ini bertepatan dengan hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam membacanya pada ketika mana solat al-ikhlas dan juga al-kafirun dan al-ikhlas. Begitu juga seolah-olah salat ini dikiaskan, kata Imam Ibnu Hajar, dengan 2 rakaat salat qabliyah subuh yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka membaca sama ada al-kafirun dengan al-ikhlas ataupun al-falaq dan an-nas. Kemudian kata Imam Nawawi, bila dah bagi salam selepas solat safar ini, maka bagus membaca membaca ayatul kursi, membaca ayatul kursi. Lalu yang pertama 2 rakaat solat sunat safar. Yang kedua, selepas selesai solat sunat safar, maka pada waktu itu baca ayatul kursi. Kata Imam Nawawi, kemudian setelah salam membaca ayatul kursi, kerana ada riwayat yang menyebutkan bahawa siapa yang membaca ayat kursi sebelum keluar rumah, maka tidak akan tertimpa sesuatu pun, benda yang dia tidak sukai, sehinggalah dia pulang. Maka yang kedua, membaca ayatul kursi. Innahu amanun min kulli su', kata Imam Nawawi, ianya adalah keamanan daripada setiap perkara yang tidak baik, daripada setiap perkara yang tidak baik. Maka ini amalan yang kedua. Amalan yang ketiga, kata Imam Nawawi pada muka surat 374, kata Imam Nawawi, disunnahkan pula membaca li'ila fi Quraisy, iaitu surah Quraisy. Membaca li'ila fi Quraisy, surah Quraisy. Imam Sayyid Al-Jalil Abul Hasan Al-Qazwini, Qaf Zai Waw Ya Nun Ya, Qazwini, seorang ahli fiqh mazhab Syafi'i dan pemilik pelbagai karamah dan ilmu agama yang mendalam, pernah mengatakan bahawa surah li'ila fi Quraisy bila dibaca dapat memberikan rasa aman daripada segala keburukan. Maka selepas daripada mula-mula solat safar, kemudian pada waktu selepas itu membaca ayatul kursi dan juga membaca surah li'ila fi Quraisy, maka Imam Qazwini mengatakan ianya boleh memberikan keamanan daripada perkara yang tidak baik, kerana dalamnya ada ayat wa amanahum min khauf, mempercayai bahawa Allah boleh memberi aman daripada segala ketakutan. Kemudian dinukilkan sebuah kisah oleh Abu Tahir, bagaimana beliau pernah pada waktu itu menghadapi kerisauan dan juga kebimbangan tentang apa yang bakal ditinggalkan jika musafir. Maka kisah ini jom kita sama-sama baca. Maka disebutkan di sini tentang Abu Tahir bin Jahshawai, Jim Hashin Waw Ya Ha, Jahshawai. Maka Abu Tahir bin Jahshawai mengatakan, aku ingin bermusafir, dia nak melakukan safar, namun dia risau pada waktu itu tentang keluarga dia. Maka aku merasa risau untuk melakukannya, risau nanti keluarga dia, risau tentang apa yang dia tinggalkan. Maka aku pun berjumpa, menjadi tetamu ke tempat Imam Al-Qazwini untuk menanyakan dia sebarang doa yang boleh diamalkan supaya bila musafir maka hati merasa tenang. Namun kata Abu Tahir Al-Jahshawai, sebelum aku sempat bertanya, beliau sudah mendahului mengatakan tentang amalan li'ila fi Quraisy. Maka Imam Abul Hasan Al-Qazwini berkata, siapa yang berniat ingin bermusafir tetapi merasa takut dan gelisah tentang musuh-musuh Allah, ataupun pada waktu itu merasa wahash maksudnya merasa tidak tenteram. Keterasingan di sini tukarkan dengan tidak tenteram. Saya pun tengah cari pen. Lalu wahash maksudnya ketidaktenteraman. Dia tidak tenteram, dia risau tentang apa yang dia tinggalkan.
Maka kata Abul Hasan Al-Qazwini, hendaklah membaca surah Quraisy kerana surah tersebut dapat memberikan rasa aman daripada segala keburukan. Maka kata Abu Tahir bin Jahsyawai, maka aku pun mula membaca surah Quraisy dan tidak ada sesuatu pun yang mengganggu aku sampai sekarang. Maka ini adalah amalan yang ketiga. Lalu surah Quraisy ini walaupun tak ada dalam hadis, namun ianya adalah amalan salafus salih. Maka yang pertama tadi solat sunat 2 rakaat, kemudian membaca membaca ayatul kursi, dan yang ketiga membaca li'ila fi Quraisy. Selepas daripada membaca li'ila fi Quraisy, maka digalakkan untuk melakukan yang keempat. Apakah perbuatan yang keempat sebelum bermulakan musafir? Maka perbuatan yang keempat baca doa berikut. Lalu membaca doa berikut. Lalu banyak amalan yang sebelum ni mungkin kita tak pernah buat. Dan banyak amalan bila kita nampak orang buat, kita tak tahu apakah sebabnya, apakah pada waktu itu asalnya. Lalu diambil kebanyakannya daripada kitab Al-Azkar Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Maka yang keempat, kata Imam Nawawi, baca doa berikut yang kita nak baca ini. Sebab itu kata Imam Nawawi, bila dah selesai daripada salat, daripada ayatul kursi, daripada li'ila fi Quraisy, maka dianjurkan untuk berdoa dengan doa berikut, dengan penuh keikhlasan dan juga dengan penuh pada waktu itu perhatian, sepenuh perhatian. Maka jom sama-sama kita baca doa ini. Jom sahabat-sahabat kita baca sama-sama doa ini. Allahumma. Adakah sahabat-sahabat ikut ataupun tak ikut ni? Lalu mohon sahabat-sahabat baca sama-sama. Maka ini adalah amalan yang keempat. Belum lagi mula musafir. Ini adalah amalan yang keempat. Okey, lalu jom kita baca. Allahumma bika asta'in. Okey, lalu sahabat-sahabat ikut. Lalu apakah terjemahan dia? Allahumma bika asta'in, terjemahannya Allahumma ya Allah, bika hanya denganmu, asta'in aku meminta pertolongan. Okey, itu satu. Wa alaika, jom sama-sama sahabat ikut. Wa alaika atawakkal. Lagi sekali kita baca. Wa alaika atawakkal. Wa terjemahnya dan, alaika hanya kepadamu, atawakkal aku berserah. Lalu kita minta pertolongan hanya daripada Allah. Kita berserah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita berdoa dan kita meminta, Allahumma dhallil li su'ubata amri. Lagi sekali, Allahumma dhallil li su'ubata amri. Apakah terjemahannya? Allahumma ya Allah, dhallil li, permudahkanlah li untukku, su'ubata perkara-perkara yang susah, amri daripada urusanku, wasahhil, sama-sama sahabat ikut, wasahhil alayya masyaqqata safari, wasahhil alayya masyaqqata safari. Wasahil terjemahnya adalah dan permudahkan, alayya untukku, ke atasku, masyaqqah kesusahan, kesulitan, safari yang ada dalam permusafiranku, warzuqni minal khair. Lagi sekali, warzuqni minal khair akthara mimma atlub. Lagi sekali, warzuqni minal khair akthar mimma atlub. Warzuqni, dan rezekikanlah, kurniakanlah untukku, minal khair daripada kebaikan, akthar lebih banyak, mimma atlub daripada apa yang aku minta. Lalu mungkin kita minta ABC, benda-benda baik, kita kata ya Allah, apa pun kebaikan yang aku minta, bagi lebih, untuk kebaikan bagi ekstra. Kemudian doa yang seterusnya, wasrif anni kulla syar, wasrif anni kulla syar. Wasrif, dan palingkanlah, anni daripadaku, kulla tiap-tiap, syar kejahatan ya Allah.
Kemudian kita minta dengan doa yang terkenal yang ada dalam surah Taha, Rabbi syrah li, ya Allah bukakanlah sadri, dadaku, maksudnya hatiku, wa nawwir qalbi, dan berilah cahaya kepada hatiku, wa yassir li amri, dan permudahkanlah untukku urusanku. Kemudian sama-sama kita baca doa berikut, Allahumma, ya Allah, inni, sesungguhnya aku, astahfizuka, memohon penjagaanmu. Kita tak minta tolong dengan sesiapa, kita minta penjagaan hanya daripada Allah. Astahfizuka, aku memohon penjagaanmu. Wa astaudi'uka, dan aku menitipkan amanah kepadamu, nafsi, diriku, wa dini, agamaku, wa ahli, keluargaku, wa aqaribi, dan saudara mara terdekatku, wa kulla, dan aku juga menitipkan, wa kulla, dan tiap-tiap, ma, apa-apa yang an'amta, dikau telah kurniakan nikmat, alayya, ke atasku, wa alaihim, dan ke atas mereka, min akhirah, daripada nikmat akhirat, wa dunia, dan dunia. Lalu kita titipkan amanah. Kenapa digunakan perkataan menitip amanah diri, keluarga, saudara mara? Nanti kita akan baca hadisnya kemudian. Fahfadna, maka kita minta, ya Allah, bila aku titipkan amanah ini, diriku, hartaku, keluargaku, segala nikmat yang engkau kurniakan, fahfadna, maka peliharalah kami, ajma'in, kesemuanya, min, daripada, kulli, tiap-tiap, su', perkara yang tidak baik, ya karim, wahai zat yang maha mulia. Lalu best tak doa ini? Adakah doa ni best? Makna dia sangat best. Cumanya kadang-kala kita tidak amalkan. Mungkin kerana kita tidak tahu, ataupun mungkin kita dah pernah belajar namun kita lupa untuk amalkan. Kerana zaman kita permusafiran dah menjadi satu kemudahan. Semua orang ada kenderaan, semua orang dah biasa flight. Lalu bila manusia itu dah biasa, maka dia anggap pada waktu itu dia boleh uruskan semuanya pada waktu itu dengan usahanya semata-mata. Berbeza kalaulah manusia itu rasanya dirinya lemah, dirinya hamba, maka pada waktu itu dia akan minta dengan Allah. Lalu orang-orang dahulu bila bermusafir makan masa bulan-bulan. Kita musafir makan masa hanya berjam-jam. Bahkan kalau jauh macam mana sekalipun baru berbelas jam. Lalu kita take advantage. Kita pada waktu itu tidak merasa diri kita perlu untuk minta pada Allah. Kita merasa kita tak perlu untuk berdoa sebab semua dah menjadi mudah. Padahal yang mudahkan adalah Allah. Dan kadang-kala kita tak tahu apa kesukaran yang ada dalam sesuatu permusafiran. Maka sebab itu kita kena biasakan doa ini. Lalu ini dikira sebagai amalan yang keempat. Namun Imam Nawawi ingatkan pada perenggan terakhir, bila berdoa tu janganlah terus berdoa Allahumma bika asta'in wa bika wa alaika tawakkaltu, jangan. Kata Imam Nawawi, bila doa, mulakan doa dengan puji Allah dan juga selawat. Bila tutup doa pun benda yang sama. Sebab itu kata Imam Nawawi, kena ingat doa dibuka dan ditutup dengan tahmid. Tahmid maksudnya memuji Allah, dan juga selawat. Maka itu adab berdoa. Lalu kita kena take note, bila doa apa-apa pun puji Allah, selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, kata Imam Nawawi, ketika berdiri dari duduk, maka bila ini amalan yang kelima. Lalu tadi dah solat, kemudian dah baca ayatul kursi, kemudian dah baca li'ila fi Quraisy, kemudian dah baca doa yang di atas. Lalu tadi kita duduk, lalu bila nak berdiri, maka kata Imam Nawawi, ketika mana berdiri daripada duduk, ini amalan yang kelima, hendaklah mengucapkan doa dalam beberapa riwayat berikut. Maka bacalah doa berikut. Maka kata Imam Nawawi, bila nak berdiri, maka bacalah doa berikut. Okey.
wa idza nahadha min julusi falyakul, maka ketika mana nak berdiri, ini amalan yang kelima, bacalah doa yang ada pada riwayat 593. Maka pada riwayat 593 pada muka surat 375, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu meriwayatkan bahawa baginda lam yurid safara illa qala hina yanhaddu min julusi. Lalu kena betulkan terjemahan. Lalu Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yurid safara, tidaklah menginginkan memulakan permusafiran. Nabi tidaklah memulakan sesuatu permusafiran. Lam yurid, Nabi tidaklah memulakan sesuatu permusafiran illa kecuali, lalu betulkan bahawa Nabi SAW tidaklah memulakan sesuatu permusafiran kecuali baginda akan membaca ketika mana bangun daripada duduk baginda doa berikut. Kecuali ketika bangun daripada duduk baginda akan berdoa. Maksud apa? Maksud daripada kata-kata Anas ini, Nabi kalau baca doa ni ketika mana bangun daripada duduk, orang tahu Nabi nak musafir. Dan Nabi takkan pernah musafir ketika mana bangun daripada duduk kecuali Nabi akan baca doa ini. Maka ini amalan yang kelima. Apakah doa dia? Jom sama-sama kita perhatikan. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join. Saya perasan ada yang baru join. Mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas tak rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat. Maka kita sama-sama baca doa berikut. Ini doa ini amalan yang kelima. Lepas dah baca doa tadi, kita baca doa ini kerana Nabi bila bangun je daripada duduk dan nak mulakan perjalanan, Nabi baca doa ini, kata Anas. Maka disebutkan di sini, apakah doa dia? Allahumma, sama-sama sahabat ikut. Allahumma ilaika tawajjahtu. Lagi sekali. Allahumma ilaika tawajjahtu wabika i'tasamtu wabika i'tasamtu Allahumma kfini. Adakah sahabat-sahabat ikut? Sebab saya baca pelan-pelan. Allahumma kfini ma hammani wa ma la ahtammu wa ma la ahtammu lah. Allahumma zawidni at-taqwa waghfir li dhanbi wa wajjihni lil khairi aynama tawajjahtu. Apakah terjemahannya? Maka terjemahannya adalah, ya Allah, aku meletakkan pemerhatianku, tawajjuhku hanya kepadamu. Ya Allah, kepadamu aku meletakkan tawajjuhku. Lalu tawajjuh maksudnya apa? Kita punya pengharapan, kita punya pada waktu itu tawajjuh, kita punya perhatian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabika, dan hanya dengan perlindunganmu aku meminta. Ya Allah, cukupkanlah untukku apa yang meresahkanku dan apa yang tidak meresahkan aku. Dari ini kena padam. Ya Allah, cukupkanlah aku daripada apa yang meresahkan dan apa yang tidak. Bukan dari, tak ada dari di situ. Lalu apa yang meresahkan aku cukupkan. Wa mala, dan apa yang tak meresahkan aku pun cukupkan. Maksudnya engkau jaga semuanya Allah. Ya Allah, bekalkanlah aku dengan takwa. Ya Allah, ampunilah dosaku. Ya Allah, hadapkanlah aku untuk kebaikan di mana pun aku berada. Lalu di mana pun aku berada, maka pada waktu itu letakkanlah aku ke arah kebaikan. Maka ini doa yang mana Nabi SAW baca, kata Anas bin Malik, ketika mana ketika mana Nabi bangun daripada duduk sebelum memulakan permusafiran. Seterusnya bab yang keempat,
Bab yang keempat menceritakan zikir ketika mana keluar daripada rumah. Ahlan-ahlan kepada yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas tak rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat. Lalu itu kita dah selesai dah 5 amalan. 5 amalan. Amalan yang keenam sebelum mulakan permusafiran, kata Imam Nawawi, adalah ketika mana nak keluar rumah baca doa. Lalu apakah doa ketika mana keluar daripada rumah? Itu kita dah belajar dah sebenarnya. Sebab itu kata Imam Nawawi, pada awal kitab saya telah menyentuh tentang doa keluar daripada rumah. Lalu ada doa keluar daripada rumah. Lalu itu amalan yang keenam. Cumanya tak disebut di sini kerana benda yang kita dah belajar, maka tak perlu untuk kita ulang lagi kerana kita dah belajar. Lalu nanti sahabat cari di awal buku. Macam dah belajar banyak sangat je. Tapi memang banyak sangat kita belajar. Dah 375 muka surat. Tapi itulah dia, kadang-kala ujian bila banyak belajar, kadang-kala kita banyak juga lupa. Namun tak mengapa, kita tahu nak rujuk di mana, nak cari di mana. Lalu amalan yang keenam adalah doa keluar rumah. Kat mana nak baca tu? Kita dah belajar di awal kitab. Nanti buka apa tajuk tersebut dan ada pada waktu itu doa-doa dan juga dalil yang Imam Nawawi bawakan. Maka itu adalah amalan yang keenam. Kata Imam Nawawi, doa keluar rumah ini juga disunnahkan bagi musafir dan disunnahkan pula untuk memperbanyakkan doa tersebut. Lalu itu dikira sebagai amalan yang keenam, doa keluar daripada rumah. Kemudian yang ketujuh, apakah amalan yang ketujuh? Disunnahkan untuk mengucap selamat tinggal pada keluarga, kaum kerabat, teman-teman, jiran tetangga, meminta doa daripada mereka dan dalam masa yang sama doakan mereka. Lalu ini amalan yang ketujuh. Amalan yang ketujuh adalah pada waktu itu ucapkan selamat tinggal. Janganlah pula pada waktu itu jiran pun tak tahu apa kita ke mana. Lalu kalaulah berlaku apa-apa, maka dia tak tahu bagaimana nak menghubungi kita. Maka sebelum pada waktu itu, sebelum pergi, maklumkan keluarga, maklumkan jiran, maklumkan orang-orang yang terdekat supaya mereka tahu kita berada di mana. Dan kemudian minta doa daripada mereka. Kita juga doakan mereka. Maka di sini Imam Nawawi membawakan beberapa riwayat. Riwayat 594 kami telah riwayatkan dalam Musnad Ahmad bin Hanbal dan lain-lain daripada Abdullah bin Umar daripada baginda Rasulullah bahawa baginda bersabda. Apakah sabda baginda? Inna Allah Ta'ala idza studi'a syai'an hafizah. Lalu sabda Nabi SAW, sesungguhnya, lalu ini sebenarnya Imam Nawawi nak terangkan apa yang kita nak doa untuk keluarga yang kita tinggalkan. Lalu ini Imam Nawawi bawakan. Lalu dalam riwayat disebutkan, dalam riwayat Musnad Ahmad, sesungguhnya Allah apabila dititipkan sesuatu amanah, astaudi'ullah, maksudnya terjemahnya aku menitipkan amanah, yang kita dah baca tadi pada muka surat 374. Lalu kenapa kita titipkan keluarga kita, harta kita sebagai amanah kepada Allah? Perkataan itu maksudnya kenapa kita letakkan amanah itu pada Allah? Kerana ada riwayat dalam Musnad Ahmad yang mana Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah apabila dititipkan sesuatu amanah, ya Allah, aku simpan keluarga dan hartaku ini sebagai amanah padamu. Ataupun kita percayakan sesuatu kepada Allah, maka apakah sabda Nabi SAW? Hafizah, Allah akan menjaganya, Allah akan memeliharanya. Kecuali kalaulah dalam ketetapan takdir memang benda tu akan berlaku, maka ianya berlaku dan pasti ada kebaikan pada apa yang berlaku. Tetapi kalaulah kita nak bermusafir, sebab itu selalunya orang akan baca doa yang kita akan baca berikut. Astaudi'ullah, aku menitipkan kamu sebagai amanah kepada Allah. Lalu didoakan begitu. Lalu ini amalan yang ketujuh, doakan untuk keluarga. Lalu nak doakan apa? Doakan yang mana kita titipkan keluarga, harta kita sebagai titipan, sebagai amanah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Lalu kata Imam Nawawi, kami riwayatkan dalam kitab Ibn Sunni dan lain-lain daripada sahabat Nabi Abu Hurairah daripada Rasulullah bahawa baginda bersabda, man arada an yusafir, siapa yang ingin untuk bermusafir, falyaqul, maka hendaklah dia mengatakan, liman yukhallif, kepada keluarga yang dia tinggalkan. Maka dia cakap kepada keluarga yang dia tinggalkan, astaudi'ukumullah alladhi la tadi'u wada'i'uh, la tadi'u wada'i'uh. Sama-sama kita baca. Lalu Nabi ajar ucap pada keluarga, astaudi'ukumullah alladhi la tadi'u wada'i'uh. Apakah terjemahannya? Astaudi'ukumullah, aku menitipkan kamu semua wahai keluargaku sebagai amanah kepada Allah. Alladhi, zat yang, la tadhi'u wada'i'uh, zat yang mana amanahnya pada waktu itu tidak akan hilang, takkan sia-sia. Kenapa? Sebab Allah akan jaga. Lalu ini salah satu doanya, astaudi'ukumullah alladhi la tadhi'u wada'i'uh. Begitu juga sabda Nabi SAW daripada riwayat yang kami riwayatkan daripada Abu Hurairah, baginda bersabda, idza arada ahadukum safara, apabila salah seorang daripada kamu ingin bermusafir, falyuwaddi ikhwanah, maka hendaklah dia mengucapkan selamat jalan pada saudara-saudaranya. Fa inna Allah Ta'ala ja'ilun fi du'aihim khaira, maka Allah menjadikan adanya kebaikan pada doa-doa mereka. Lalu sebab itu kita dah sebut dah tadi, kita doakan untuk keluarga kita, ada dalilnya. Kenapa kita nak minta doa keluarga kita, ada dalilnya. Kenapa? Lalu dalam riwayat dalam riwayat Abu Hurairah ini disebutkan, maka pada waktu itu Allah jadikan pada doa orang-orang yang kita tinggalkan pada waktu itu ada kebaikan. Lalu dua hala, kita doakan untuk mereka seperti yang diajar oleh Nabi, dan kita minta doa daripada mereka. Lalu sebab itu pentingnya untuk kita maklumkan kepada mereka, ucapkan selamat tinggal pada mereka. Seterusnya riwayat 597 kita sambung esok insya-Allah. Lalu ada beberapa lagi yang mana insya-Allah kita sambung esok. Kepada sahabat-sahabat yang ingin untuk membuat pembelian kitab Al-Azkar, boleh sahaja tekan link yang ada di ruang komen, ataupun kalaulah ingin membuat pembelian buku peperangan Rasulullah pun ya, tekan link yang berada di ruang komen. InsyaAllah kita jumpa selepas maghrib nanti pada jam 7.50 seperti biasa dalam program mingguan di anjuran Richworks. Lalu jemput sahabat-sahabat yang berkelapangan bersama pada 7.50 nanti. Saya akan sharekan link dia. Malam ini masih lagi menceritakan tentang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu terima kasih semua. Kita jumpa lagi insya-Allah pada pertemuan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa pada jam 7.50 malam nanti buat sahabat-sahabat yang berkelapangan insya-Allah. Terima kasih semua. Jumpa lagi.